Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 24 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak Aman Palestin Berhad berhubung siasatan pengumpulan derma oleh Badan Bukan Kerajaan NGO tersebut untuk rakyat Palestin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata siasatan pihaknya setakat ini menumpukan kepada dokumen-dokumen yang boleh membantu siasatan terhadap dakwaan salah guna kuasa membabitkan pengumpulan derma itu. Beliau berkata pihaknya sedang mendapatkan dokumen-dokumen daripada NGO terbabit serta pihak bank kerana banyak yang perlu dikaji melalui forensik untuk mendapatkan penjelasan dalam pembelanjaan dan proses audit. Mengulas lanjut, Azam berkata setakat ini SPRM belum merakam percakapan mana-mana individu berkaitan siasatan tersebut, bagaimanapun pihaknya memperoleh kerjasama daripada pihak Aman Palestin serta pengarahnya. Pada 20 Oktober lalu, media melaporkan SPRM memuliakan siasatan ke atas Aman Palestin Berhad berhubung dengan aktiviti pengumpulan derma oleh Badan Bukan Kerajaan tersebut untuk rakyat Palestin. Justru itu, SPRM memuliakan siasatan berdasarkan maklumat yang dilaporkan dalam media meskipun tiada aduan formal dibuat. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis pada 12 Oktober lalu mengesahkan menarik balik kebenaran kutipan tabung Aman Palestin di Perlis susulan terdapat aduan diterima daripada beberapa pihak meminta agar pertubuhan itu disiasat berkaitan wang kutipan dipungut dan dikumpulkan selama ini. Kerajaan tidak pernah melarang mana-mana pihak untuk melaungkan takbir dan mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebarang himpunan solidariti Palestin di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, himpunan solidariti yang dianjurkan oleh Viva Palestina tidak seharusnya dijadikan isu kerana himpunan tersebut sebenarnya turut melibatkan laungan takbir dan mengecam Netanyahu. Bukan itu sahaja, katanya kerajaan turut menggalakkan mana-mana pihak untuk mengadakan himpunan solidariti tanpa sebarang larangan maupun syarat tertentu. Jelasnya pendirian kerajaan terhadap isu Palestin juga tidak pernah berubah dalam soal pengiktirafan dan simpati terhadap nasib mereka. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal sama ada kerajaan mengeluarkan apa-apa garis panduan tentang perkara-perkara yang boleh diucapkan atau tidak boleh diucapkan dalam sesuatu demonstrasi aman di Dewan Rakyat hari ini. Ketika ditanya oleh Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puahwisa sama ada kerajaan bersedia untuk memendekkan tempoh 5 hari notis kepada 48 jam untuk mengadakan himpunan solidariti, Saifuddin memberi jaminan pihak polis akan menggunakan budi bicaranya untuk memberi kebenaran sewajarnya. Dijangka seramai 20,000 orang bakal menyertai himpunan Malaysia bersama Palestin yang diadakan di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil malam ini. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata perhimpunan itu bakal dimulakan dengan solat maghrib dan disusuli solat hajat. Perhimpunan Anjuran ABIM dan Global Peace Malaysia GPM itu turut melibatkan lebih 40 NGO seperti Malaysian Humanitarian Aid and Relief MAHAR dan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Dalam pada itu, Presiden MAHAR Jismi Johari berkata program malam ini bertujuan menyatakan solidariti terhadap rakyat Palestin selain peserta digalakkan untuk memakai pakaian berwarna putih dan mengibarkan bendera Palestin serta jalur gemilang sebagai tanda sokongan Malaysia kepada Palestin. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama bersatu hati menyertai perhimpunan tersebut. Kerajaan belum bercadang untuk mewujudkan dasar menamatkan hayat kenderaan lama di negara ini sebagai langkah untuk mengurangkan pelepasan karbon. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok berkata, kerajaan tidak mahu memperkenalkan persekitaran atau keadaan di mana rakyat tidak mampu untuk terbabit dengan perubahan sedemikian. Tambahnya, apa-apa perubahan perlulah dibimbing, dilaksanakan secara berperingkat serta kerajaan juga harus memainkan peranan untuk membantu proses adaptasi kepada perubahan seperti dikhendaki. Dalam perkembangan lain, Loke memaklumkan kerajaan memberikan insentif bagi pembelian motosikal EV sehingga RM2,400 menerusi pengumuman dalam Belanjawan 2024 sebagai usaha mengurangkan pelepasan karbon.
Persidangan dan pameran modal insan terbesar di Asia Tenggara, NHCCE 2023 menampilkan lebih 30 penceramah terkemuka dan pakar perniagaan antarabangsa. Terokai peluang dan pendekatan inovatif membangunkan bakat dan tenaga kerja industri dan negara. Cetuskan inspirasi bersama Ghanim Al-Muftah, Dave Ulrich, Eric Tamonde, Dr. Justin Cohen dan ramai lagi. Daftar sekarang. NHCCE 2023 menjana pertumbuhan, menginspirasi perubahan. Kita kembali lagi. Seorang pekerja kontrak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Parit Bunta hari ini atas pertuduhan membunuh anak lelaki teman wanitanya berusia 2 tahun di Bagan Serai 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Haziq Mustafa, 26 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Saiful Akmal Muhammad Razi. Walau bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan bunuh dengan menyebabkan kematian Ayash Aulian Muhammad Faizul berusia 2 tahun di sebuah rumah di Taman Serai Permai, Bagan Serai antara 11 hingga 13 Oktober 2023. Pertuduhan terhadap Muhammad Haziq yang tidak diwakili peguam itu dikemukakan pegawai pendakwa Inspektor M. Saravanan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 30 Januari depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat mangsa. Pelakon Shakila Khoriri melahirkan rasa kurang senang apabila melihat mulut anak perempuannya, Aminah Sofia, ditekuk oleh anak perempuan isteri baharu bekas suaminya, Fizi Ali, dalam sekeping foto perkahwinan yang tular semalam. Sebagai seorang ibu, pemilik nama penuh Nurul Shakila Muhammad Khoriri, 34 tahun itu sudah bertanya kepada Fizi mengenai hal tersebut, namun sehingga hari ini masih tidak dapat sebarang penjelasan. Dalam pada itu, pelakon drama Saat Kau Takluk Cinta itu meleraikan persoalan ramai bahawa dia tidak mengetahui hal pernikahan Fizi dengan wanita dikenali sebagai Siti Zulaika yang berlangsung semalam. Katanya Fizi hanya menyuarakan hasrat untuk mengambil dan membawa Aminah ke Taman Tema Air. Meskipun begitu, Shakila sentiasa mendoakan rumah tangga Fizi yang dibina bersama isteri baharunya bahagia, namun tetap menegaskan supaya tidak sesekali menyakiti Aminah. Kita beralih ke berita luar negara. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menggesa pasukan pejuang Hamas Palestin untuk membebaskan kesemua tawanan sebelum memberi tumpuan pada proses gencatan senjata antara Israel dan Gaza. Biden menyatakan seharusnya ada gencatan senjata, namun langkah itu hanya akan diambil selepas semua tebusan dibebaskan. Pernyataan itu jelas menggambarkan betapa pentadbiran Amerika Syarikat sangat berhati-hati dalam bersuara secara terbuka atau menyebut terma gencatan senjata sejak keganasan tercetus sekitar 2 minggu lalu. Sementara itu, Israel menegaskan tidak akan ada gencatan senjata dilakukan di semenanjung Gaza biarpun Amerika Syarikat dan Qatar berusaha membebaskan lebih 200 tebusan yang ditahan oleh Hamas. Seorang pesohor media sosial dari Worcester, Britain menjana pendapatan lumayan sebanyak RM47,634 sebulan dengan hanya menayang bulu bawah lengan secara dalam talian. Fenella Fox, 30 tahun, berkata meskipun begitu, dia sering menerima mesej yang mengancam keselamatannya dan diekori lelaki penghendap sehingga menyebabkan dirinya mengalami gangguan tekanan selepas trauma PTSD. Wanita yang memiliki lebih 1 juta pengikut di akaun media sosial itu berkata dia mula memuat naik gambar bulu badannya secara dalam talian 7 tahun lalu kerana muak dengan standard kecantikan wanita semasa. Ujarnya dia mula berhenti bersolek, mendandan rambut dan bercukur bagi membenarkan badannya berubah secara semula jadi. Kejayaan dirinya menyebabkan dia mempunyai kebebasan kewangan dan dapat mengembara ke seluruh dunia serta menginap di hotel-hotel mewah. Namun Fenella berkata dia menjadi sasaran ancaman keganasan serta seksual daripada individu yang tidak dikendali, malah ada yang menggugut akan menggantungnya jika dia melancong ke negara mereka. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.0% pada mesyuarat dasarnya bulan depan dan menjelang 2024 walaupun tekanan semakin meningkat. Pasukan Penyelidikan Ekonomi dan Pasaran Global UOB berkata pengumuman keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga oleh Jabatan Perangkaan DOSM pada Jumaat lepas menandakan pertumbuhan sederhana dan tidak akan menyokong langkah untuk menaikkan kadar pada November. DOSM buat pertama kalinya mengeluarkan unjuran lanjutan untuk KDNK Malaysia pada Jumaat lalu mengagalkan ia berkembang 3.3% pada suku ketiga 2023 disokong terutamanya oleh pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan dan pembinaan. Anggaran awal KDNK hampir dengan ramalan awal UOB sebanyak 3.5% dilakukan sebagai sebahagiannya daripada usaha DOSM untuk memenuhi permintaan bagi statistik makroekonomi yang tepat pada masanya selaras dengan amalan terbaik di negara maju. Jawatan Kuasa Bersama Mengenai Perubahan Iklim JC3 mengumumkan 5 inisiatif utama untuk mempercepatkan peralihan ke arah amalan rendah karbon termasuk skim jaminan portfolio bernilai RM1 bilion untuk pembiayaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Melalui inisiatif tersebut, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC dengan kerjasama 18 bank yang mengambil bahagian akan menawarkan skim jaminan portfolio RM1 bilion untuk menyokong akses yang lebih luas kepada pembiayaan bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS. JC3 turut melancarkan program penghijauan rantaian nilai dengan Bursa Malaysia yang membolehkan lebih banyak PKS dalam rantaian bekalan syarikat tersenarai awam PLC dapat meraih manfaat daripada sokongan pembinaan keupayaan, alat pelaporan pelepasan gas rumah hijau GHG dan kemudahan kewangan peralihan. Pada persidangan sama turut diumumkan portal pemula ESG iaitu portal sehenti dalam talian bagi PKS mengakses maklumat asas untuk memulakan peralihan kelestarian mereka menerusi laman web GC3. Sementara itu, GC3 juga memperkenalkan teknologi pertanian hijau iaitu mengambil langkah bagi memperkasakan lagi sektor pertanian. Berita sukan. Johor Darul Takzim JDT enggan pulang dengan tangan kosong apabila bertandang ke Korea Selatan berdepan kelab Ulsan Hyundai di Stadium Ulsan Munsu dalam saingan Liga Juara-Juara AFC ACL malam ini. Pengendalinya Esdaban Solari berkata skuad Harimau Selatan berada pada prestasi terbaik selepas berjaya mengutip 3 mata ketika menewaskan BG Pathum United sebelum ini dan berharap dapat mengulangi kejayaan di tempat lawan itu. Walau bagaimanapun, dia sedar suka untuk mencapai hasrat tersebut dan bakal menurunkan kebelasan terbaiknya serta meminta ke semua pemain agar tidak melakukan sebarang kesilapan dalam tempoh 90 minit. Untuk rekod, JDT kini berada di kedudukan kedua di belakang kelab Jepun Kawasaki Frontier dalam kumpulan I. Tottenham menumpaskan Fulham 2-0 di laman sendiri awal pagi tadi sekaligus merampas kedudukan teratas Liga Perdana Inggeris EPL dengan kelebihan 2 mata. Ketua pasukan Song Heung-min meledak gol ketujuhnya musim ini dan James Maddison turut mencetak nama sebagai penjaring bagi mencatat kemenangan ketujuh dalam 9 aksi liga. Rembatan lencong kaki kanan Heung-min menerjah penjuru gawang lawan pada minit ke-36 untuk jaringannya yang ke-50 di stadium baru Tottenham sejak dibuka pada 2019. Dia kemudian mencipta gerakan untuk gol kedua apabila berjaya mengumpan ke arah Maddison yang bersedia di hadapan pintu gol untuk jaringan kedua perlawanan. Sejak diambil alih oleh pengurus baru Ange Postecoglou, Spurs berjaya mengumpul 23 mata, 2 mata mengatasi juara bertahan Manchester City dan Arsenal. Skuad kendalian Postecoglou bakal berkunjung ke Crystal Palace Jumaat ini dan berpeluang menjarakkan kedudukan kepada 5 mata, manakala Fulham yang tewas kini berada di tangga ke-13 dengan 11 mata. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 25 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.